Terima kasih Yang Berhormat Kura Krai. Ya, saya berpendapat dengan Yang Berhormat bahawa kita memerlukan meningkatkan peruntukan untuk membantu atau menyediakan kemudahan hemodialisis. Tetapi pada waktu sekarang lebih kurang 4% pusat dialisis adalah dikenalikan oleh NGO. Dan kerajaan harus berterima kasih kepada pusat-pusat ini dan juga rakyat biasa yang memberi dana kepada pusat-pusat seperti ini. Jadi ada dua perkara saya ingin merayu supaya semua pusat ini mereka diberikan tax exemption kepada semua donation kepada pusat ini secara automatik, kerana sangat susah untuk memohon tax exemption daripada Kerajaan Barisan Nasional ini. Dia mesti tahu siapa-siapa, dia mesti tahu menteri yang mana dan banyak prosedur. Jadi sekiranya boleh, saya harap kementerian ini boleh memudahkan proses untuk memohon tax exemptions untuk pusat-pusat seperti ini. Yang kedua, tidak lama sebelum ini kementerian cuba nak memperkasakan kemudahan di dalam pusat-pusat dialisis NGO. Kerana kita pun tahu bahawa kita mesti ada kawalan yang ketat juga supaya dia menjalankan perkhidmatan yang baik, yang mencukupi standard. Tapi untuk NGO seperti ini, mereka tak dapat mengupas orang doktor. Jadi saya mohon bahawa kerajaan boleh bekerjasama dengan pusat-pusat NGO ini supaya kerajaan menetapkan seorang doktor kepada beberapa buah pusat-pusat ini sekiranya boleh. Kerana ini mereka sudah membantu kerajaan. Kerajaan harus juga memudahkan perkhidmatan mereka. Jadi saya pohon supaya mereka boleh menetapkan supaya mungkin seorang doktor untuk 5 buah pusat dialisis atau 3 buah, supaya mereka juga ada kawalan doktor. Terima kasih. Nak bagi jalan ya, Mat. Ya, sila. Kapit. Ya, sila. Okey, kawan, terima kasih untuk peluang ini. Terima kasih Tuan Menteri Betul. Yang Berhormat Menteri, saya pernah membangkitkan perkara ini di Okey. Yang Mat rujuk kepada. Saya rujuk kepada saya pernah bangkitkan perkara yang berkaitan dengan kawasan saya. Adakah dan saya mohon supaya ada satu unit dialisis ini diadakan di Pekansong di kawasan saya. Tetapi saya diberi penjelasan daripada kementerian hanya ada 6 orang pesakit di dalam daerah Song ini, di kawasan saya yang memerlukan rawatan. Apakah pandangan Kura Krai ini? Harus berapa orang sepatutnya supaya boleh diadakan satu unit dialisis ni? Kerana kita mesti ambil kira daerah Song ni kita tidak ada jalan penghubung dari Pekansong ke mana-mana. Hanya kita menggunakan guna bot yang agak sukar. Jadi bolehkah kita bertanya kepada kementerian supaya pertimbangan yang istimewa lah boleh dibagikan kepada daerah Song. Terima kasih. Terima kasih Menteri menjawab ni. Terima kasih kepada Bukit Mentajam dan juga Kapit ya. Saya yakin Menteri kita mendengar dan tidak jadi masalah kepada apa yang dibangkitkan oleh kedua rakan saya itu. Ya, kerana isu ini isu agak straightforward dengan izin dan boleh dikendalikan ya. Kalau kita menteri pun saya rasa boleh kita selesaikan ya. Ya. Mengenai tax exemption yang dibangkitkan oleh Bukit Mentajam tadi, saya rasa ianya harus dipermudahkan. Kalau betul lah ini menjadi masalah, ianya harus dipermudahkan supaya lebih ramai yang bersemangat untuk melaksanakan tanggungjawab sosial ni yang dibetul.
kepada masyarakat kita. Dan bantuan doktor juga, kita dah sebut tadi bahawa memang pakar nefrologi daripada kerajaan pun menjadi penasihat-penasihat di kebanyakan pusat-pusat dialisis, hemodialisis swasta ataupun NGO ini. Cuma permintaan supaya diramaikan doktor, bukan pakar, membantu ini juga perlu dipertimbangkan, dan saya yakin dengan kedudukan jumlah doktor kita yang begitu ramai pada hari ini, ya, ada 36,000 kita dimaklumkan semalam, ataupun 35,000 doktor, mungkin ini akan merupakan satu lagi aktiviti sosial yang patut diperlebarkan. Bagi cadangan KP tadi, saya ingin memanjangkan cadangan tersebut kepada kementerian, kerana bagi daerah-daerah dan kawasan yang terpencil dan kepadatan penduduknya tidak besar tetapi kawasannya luas, maka kriteria-kriteria biasa tidak boleh dipakai, ya. Kalau nak dipakai, saya tidak pasti ratio satu mesin pada berapa pesakit dialisis, pesakit buah pinggang, tapi kalaulah ada kriteria tersebut, maka kita meminta supaya di tempat-tempat seperti di Kuala Krai misalnya, di Kapit, ya, kriteria tersebut dilonggarkan bagi memastikan setiap pesakit dapat menikmati perkhidmatan tersebut. Saya rasa ini juga bukanlah satu perkara yang terlalu payah untuk dilaksanakan, dan saya berkeyakinan kementerian berada dalam posisi yang baik. Saya tadi menyebut atau yang betul mengenai peruntukan KDNK yang lebih kepada Kementerian Kesihatan. Ianya bukan sekadar untuk meningkatkan infrastruktur. Ya, saya di Kuala Krai membangkitkan setiap sesi mesyuarat ini mengenai hospital baru yang telah diluluskan, yang belum take off lagi projeknya, walaupun tapak tanah telah disediakan. Keperluan hospital baru di Kuala Krai ini sangat mendesak, kerana hospital yang ada, sedia ada, menteri pun tahu, adalah kecil, dan penduduk yang diberikan perkhidmatan oleh hospital ini bukan sekadar di daerah ataupun di jajahan Kuala Krai, tapi melibatkan juga Tanah Merah, Macang dan juga Gua Musang. Jadi tentulah Kuala Krai. Ya. Nih, Limbang. Boleh saya habiskan tentang Kuala Krai, ini penting, ya. Okey. Jadi sudah pastilah tuntutannya lebih perlu disegerakan, dan hanya boleh dibuat kalau peruntukan untuk kementerian ini dipertingkatkan, kerana di Malaysia ni persoalan infrastruktur pun belum selesai, infrastruktur kesihatan yang belum selesai. Jadi sudah tentulah peruntukannya mesti diberikan setimpal dengan keperluannya, ya, iaitu jumlah yang lebih daripada apa yang ada pada hari ini. Dan saya yakin sektor-sektor lain di Malaysia ini tidak akan berasa cemburu kalau kita memberikan peruntukan yang lebih kepada Kementerian Kesihatan, kerana keperluannya adalah sangat rapat kepada seluruh rakyat di negara ini. Bukan itu saja, melalui peruntukan yang lebih, kita akan dapat juga melahirkan tenaga kerja yang lebih. Saya juga agak terperanjat, Yang Berhormat Menteri, apabila dimaklumkan bahawa Hospital Ampang ni hospital baru yang dibuat untuk sedikit mengurangkan tekanan terhadap Hospital Kuala Lumpur, ya. Tetapi ianya, walaupun ianya hospital pakar, tidak mempunyai keseluruhan kepakaran yang ada, yang diperlukan. Saya memahami bahawa kadang-kadang kita memerlukan pusat-pusat kepakaran yang khas di setengah hospital, ya. Jadi untuk rawatan hematologi sebagai contoh, memang Hospital Ampang itu adalah pusat pakarnya. Tetapi apabila pesakit yang berada di situ memerlukan rawatan buah pinggang, kita diberitahu Hospital Ampang tidak ada nefrologis, ya, dan menunggu ziarah daripada nefrologis HKL sebulan sekali. Jadi agak awkward dengan izin sebuah hospital di tengah kota raya kita tidak ada pakar buah pinggang di hospital tersebut, dan memerlukan pesakit dihantar ke hospital lain untuk dirujuk dalam bab ini. Jadi saya rasa mungkin alasannya ialah kita kekurangan dana untuk menambah latihan ataupun membawa masuk pakar-pakar tersebut. Jadi hujah untuk menambah peruntukan ini
sangat apa nama itu pertinaan dengan izin dalam suasana kita masih lagi dalam proses membangunkan infrastruktur dan kepakaran kita. Limbang. Ya, silakan. Terima kasih Yang Dipertua. Terima kasih Kuala Krai. Tadi Kuala Krai ada menyebut tentang kelonggaran. Jadi saya pun yang sebenarnya sebelum ini pernah jugalah menyuarakan Kuala Krai tentang kawasan-kawasan di pedalaman seperti Long Napir, di kawasan saya lah. Long Napir, Long Raya, Long Kepayang, Long Sebayang. Ini kawasan pegunungan semua. Jadi di sana itu juga pada masa ini memang saya pernah menyuarakan juga, iaitu tentang saya minta supaya di ratio ini jangan mengikut yang ratio biasa. Sebab kawasan ini memang bertaburan. Dari gunung, satu gunung nak pergi. Kalau Long Raya, Long Napir itu another mountain range to another mountain range. Tapi kawasan itu jadi pernah menyuarakan juga iaitu untuk ni klinik desa. Jadi saya pun minta pendapat keluar tentang inilah, pendapat supaya perkara ini janganlah kita mengikut kriteria biasa. Sebab kes Long Napir ni tapak tu dah sedia sebenarnya, semua dah sedia, dah kawasan dah ada batu situ, tapak klinik Long Napir. Tapi sampai sekarang ni lah belum ada lagi. Jadi itulah kita minta mungkin pendapat dah supaya saya menyokong lah pasal jangan guna kriteria biasa lah untuk penduduk-penduduk kaum Penan, Kelabit dan juga kawasan-kawasan dalam pegunungan tu lah. Jadi apa pendapat Kuala Krai? Ya, saya memang bersama-sama dengan rakan-rakan saya di Sarawak, ya, di Limbang misalnya, dan kita walaupun saya bukan orang Sarawak, tapi ada rakan-rakan sepengajian kita daripada Limbang yang membawa cita-cita betapa besarnya Limbang ini dan masalah yang dihadapi di sana, ya. Berbagai long Napir, long Melaka lah, panjang-panjang Melaka, ya. Memang ini yang ditekankan seperti juga saudara kita daripada Kapit tadi, supaya dipertimbangkan kriteria yang berbeza mengikut keadaan, ya, suasana tempat-tempat sedemikian. Dan saya rasa untuk berlaku adil kepada Kementerian Kesihatan, memang pun perkara ini diambil perhatian. Ya, saya bercakap ini mengalami pengalaman saya dalam kementerian, ya. Bermula dengan klinik bidan, kita ada klinik desa, ya. Sekarang ni ada klinik komuniti dan sebagainya. Jadi perkembangan itu ada. Cuma dalam kes-kes khusus seperti yang dibangkitkan oleh kawan-kawan kita dari Limbang, Kapit tadi, dan juga tempat-tempat lain, Kinabatangan, saya yakin tak ada. Pasti mengharapkan pertimbangan tersebut. Sebab itu Datuk Yang Pertua, saya agak keliru dan juga agak tertanya-tanya mengenai pembinaan klinik satu Malaysia. Ya, semasa di dalam Kementerian Kesihatan dulu, kita sudah membuat satu anggapan bahawa perkhidmatan kesihatan dan perubatan di kawasan bandar dan pinggir bandar sudah mencapai satu tahap yang baik. Kalau bukan infrastruktur Kementerian Kesihatan, ianya disokong oleh kemudahan perubatan swasta yang banyak. Ya, sebab itu tumpuan kita di 80-an dan juga 90-an ialah untuk menambah baik dan baik pulih perkhidmatan kita di luar bandar. Ya, kita upgrade, ya, fasiliti kita daripada PKB, Pusat Kesihatan Besar, kepada PK saja. Bukan setakat namanya berubah, ya, Datuk Menteri, ya, tetapi ciri-cirinya dan juga kaki tangannya dipertingkatkan. Kita ada PKK, Pusat Kesihatan Kecil, yang mana dilawati oleh doktor dari PKB itu seminggu sekali. Bila dinaikkan kepada taraf PK, ketika itulah Pusat Kesihatan, maka ianya mempunyai doktornya sendiri. Itu naik taraf yang cukup baik. Dan begitu juga klinik desa yang walaupun hari ini masih lagi tidak ada doktor, mungkin itu yang perlu ditumpukan. Tetapi yang menjadi buah mulut hari ini ialah klinik satu Malaysia. Ya, jadi itu masalah kita, sama ada prioriti kita sudah berubah ataupun kita memberi isyarat bahawa keadaan di luar bandar ni dah baik, dah okey. So kita balik kepada kawasan bandar. Jadi saya
minta supaya dipertimbangkan semula. Ya, nak buat klinik satu Malaysia ke dua Malaysia tak ada masalah. Tetapi jangan sampai dengan izin, minta izin at the expense of the upgrade di luar bandar. Ya. Jadi kalau ini diberikan penumpuan semula, ya, saya rasa tidak menjejaskan hasrat kerajaan, ya, untuk menarik perhatian rakyat, ya, malah akan lebih mendapat perhatian, terutamanya daripada kawasan-kawasan kita yang jauh di luar bandar. Malaysia tu. Boleh tambah Ya, sikit. silakan. Terima kasih Dato' Yang Di-Pertua dan juga Korokrai. Berkenaan dengan klinik satu Malaysia ini memang kita tahu agak popular. Ini menunjukkan bahawa memang ada permintaan untuk rawatan perubatan yang murah. Akan tetapi kita juga tahu bahawa klinik satu Malaysia dikendali oleh pembantu pegawai perubatan dan bukan oleh doktor. Bukankah ini satu kecanggahan dari segi memastikan piawaian pengamal perubatan yang tinggi? Dan saya juga menyuruh di sini supaya Majlis Perubatan Malaysia membuat satu pendirian dari segi sama ada pembantu pegawai perubatan boleh digunakan untuk kendalikan sebuah klinik, sama ada di klinik satu Malaysia ataupun di klinik swasta. Bagaimana dengan pendapat Korokrai?